Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So ini dia Vivo Y36 5G yang terbaru dengan harga RM1099 dengan 8GB RAM yang korang boleh extend lagi menjadikan total 16GB of RAM dan juga 256GB storage. Persoalannya, berbalik ke untuk beli Vivo Y36 5G di Malaysia? Let's talk about it. Pertama sekali bercakap tentang rekaan, kita tahu yang Vivo ni memang cukup terkenal dengan diorang punya rekaan smartphone yang unik dan juga outstanding, tak kira lah mid-range ataupun flagship. So rekaan yang digunakan pada Vivo Y36 5G ni mempunyai rekaan yang nampak moden dan juga ikut trend semasa. Nampak premium dengan reka bentuk yang petak, sedap dipegang kalau dekat tangan dan juga rasa grip smartphone ni. Rekaan bonggol kamera dia pun memang sangat familiar dengan dual kamera yang menggunakan 50MP kamera utama. By the way, warna yang aku gunakan sekarang ni digelar sebagai Sempurna Green yang diinspirasikan daripada kepulauan di Semporna Sabah. So that's why warna dia melambangkan macam kecantikan air laut dekat Semporna lah. So dia punya warna hijau tu unik sikit daripada warna hijau yang biasa korang nampak pada smartphone. Back panel yang digunakan pada smartphone ni pun jenis glossy effect yang nampak cantik gila kat mata, ala-ala macam kristal, dan Y36 5G ni juga menyokong IP54 water and dust resistant untuk bagi extra protection in case kalau terkena air pada smartphone ni. Tapi walaupun Vivo Y36 5G ni menggunakan material body jenis plastik dekat frame dan juga back panel, tapi tak rasa macam plastik yang murah tau. Dia rasa plastik yang solid lah. Aku rasa disebabkan oleh dia punya berat 190 gram, body yang petak dan juga kita punya feels pegang tu rasa firm je. So tak rasa dia rapuh ataupun tak rasa ada ruang kosong dekat back panel dia. Untuk kedudukan button dia, pada bahagian kanan ada power button dengan fingerprint scanner dan juga volume button. Bawah ada USB-C port, mikrofon, speaker dan juga pada bahagian belakang ada NFC. Yes, Vivo Y36 5G ni menyokong NFC. Sesuai lah kalau korang gunakan kad Touch and Go e-wallet yang sokong NFC tu untuk top up terus dalam kad direct melalui smartphone ni. Cumanya satu perkara yang korang semua perlu tahu, bahawa smartphone ni bukannya dual speaker tapi satu speaker pada bahagian bawah saja. Tapi walaupun dia gunakan satu speaker, Vivo ada meletakkan features audio booster untuk korang naikkan volume sehingga cecah 200%. So bagi aku, bila dah dengar sendiri, dia punya volume tu memang cukup kuat, lantang untuk korang dengar everything dekat smartphone ni dari segi tujuan entertainment. Cuma in terms of dia punya audio tu tidaklah sepadu macam phone-phone yang lebih mahal lah harga dia. And paling penting sekali adalah dia punya audio level tu ala-ala macam stereo speaker, tapi dia just satu speaker saja. Cuma kalau tutup tu dia akan tertutup lah bunyi tu. Itu saja sedikit kekurangan dia. But memang volume dia cukup kuat untuk korang nak dengar lagu dan juga video dekat smartphone ni. Seterusnya, pada display screen ni bagi aku dah cukup bagus untuk harga dia sebenarnya. Panel screen yang digunakan adalah IPS LCD yang bersaiz 6.64 inci dengan resolusi Full HD+. Walaupun hanya gunakan panel LCD saja, tapi warna yang dihasilkan memang cukup mantap lah kat mata aku. Nampak kali kontras dia memang gunakan panel LCD yang berkualiti, bukan yang cikai punya Kalau nak color display yang lebih menyelah lagi, korang boleh ubah kepada setting display bright ataupun yang pro. Yang pro tu dia nampak lebih natural, tapi yang bright tu color dia nampak lebih vivid lah untuk popkan lagi color yang korang nak tengok dekat display Vivo Y36 5G ni. Pada bahagian bingkai skrin dia bagi aku memang standard lah untuk full mid range dengan harga sekitar RM1,200. Dagu yang tebal sikit dan kecerahan mencecah sehingga 650 nits of brightness. Cukup baik untuk korang nak gunakan pada indoor ataupun outdoor. Untuk konten video yang biasa aku tengok pada display Vivo Y36 5G ni bagi aku dah good enough bagi sebuah full mid range actually. Cuma dari segi view angle, kalau korang gerak-gerakkan kiri kanan macam ni, dia ada macam spoil sikit dari segi color dan juga reflection tu. Seterusnya, untuk prestasi, Vivo Y36 5G menggunakan chip MediaTek Dimensity 6020 yang ada rangkaian 5G. So dia ada dua version lah, ada yang 4G dan juga 5G. Yang ni adalah versi 5G. Dapat sekali dengan 8GB RAM dah cukup besar untuk sebuah full mid range. Tapi kalau korang rasa tak cukup lagi, tambah saja extended RAM dia menjadikan total 16GB of RAM. Memang dah cukup besar gila kot. ROM dia menggunakan 256GB storage, dah memang cukup besar juga bagi sebuah full mid range. Persoalannya, chip MediaTek Dimensity 6020 pada smartphone ni cukup bagus ke untuk tujuan entertainment, gaming ataupun kerja? Bagi aku, dia still ada limitation memandangkan level dia adalah mid range, bukannya flagship level yang performance power gila. But aku rasa smartphone ni lebih kepada productivity dan juga untuk social media ataupun mungkin untuk orang yang suka ambil gambar selfie dan sebagainya. Sebab dia bukannya performance smartphone tau, dia adalah phone yang lebih kepada lifestyle, design yang cantik apa semua. So that's why untuk level MediaTek Dimensity tu boleh main game tak ada masalah, untuk buat kerja tak ada masalah, untuk nak buat sebagai tujuan social media saja pun memang dah cukup bagus bagi sebuah phone mid range actually. And aku dah cuba sendiri, dia punya benchmark dapat dalam 400,000 macam tu. Ni bukannya game di smartphone
smartphone, so korang janganlah letak expectation yang macam tinggi sangat pada Vivo Y36 5G. Untuk gaming smartphone, mungkin korang boleh cari phone yang ada gaming features lebih banyak lah berbanding dengan Vivo Y36. Memandangkan saiz Vivo Y36 5G ni adalah 6.4 inci, memang cukup besar, dan aku rasa bateri pun akan besar juga kan. So that's why Vivo letakkan bateri 5000 mAh, dah good enough untuk penggunaan harian yang biasa. Kalau bateri habis sekalipun, korang just gunakan pengecasan 44 watt flash charge yang Vivo bagi sekali dalam kotak jualan dia, untuk pastikan korang dapat charge dengan pantas pada bateri sebesar 5000 mAh ni. Tak adalah nak kena tunggu lama sangat untuk charge penuh pada smartphone ni. Seterusnya untuk bahagian kamera, bagi aku rekaan untuk Vivo Y36 5G punya bonggol kamera ni memang cantik gila dekat mata aku. Bonggol dia tak tebal sangat, and then dia punya size untuk sensor kamera pun nampak symmetrical, nampak simple dan juga mewah lah kat mata aku, sebab color untuk bonggol kamera sama dengan back panel tu. So dia nampak tally dan juga tak nampak pelik tau. Dia nampak macam eye catching gila kot dekat mata aku. Sensor kamera yang digunakan pada Vivo Y36 5G adalah 50MP kamera utama dan juga 2MP sensor bokeh. Untuk selfie dia menggunakan 16MP, dan smartphone ni pun menyokong video sehingga 1080p 60fps saja. Itu memang typically kita akan dapat pada phone mid-range sekarang ni. And then bagi aku, untuk dia punya specs kamera tu mungkin tidaklah sepadu macam phone mid-range yang lain yang lebih mahal daripada dia, dan mungkin kurang rasa macam smartphone ni ada satu benda yang hilang kan, ataupun tak ada kan, iaitu smartphone ni tak ada sensor kamera ultrawide. Yes, itu something yang aku rasa agak kurang dengan smartphone ni, tapi disebalik oleh ketiadaan sensor kamera ultrawide, diorang gantikan dengan features pada bahagian fotografi dia. So aku rasa memang sesuai lah untuk wanita di luar sana ataupun lelaki ke nak selfie dengan efek yang banyak gila pilihan dan juga style yang korang boleh explore dekat fotografi setting dia. Salah satunya yang aku suka adalah portrait bokeh dengan aura screen light untuk dapatkan gambar portrait yang lebih soft dan juga natural untuk situasi low light. So memang sesuai lah untuk korang nak selfie dalam keadaan yang kurang cahaya. Dia akan menampakkan muka korang tu tak fake sangat dan juga tak pecah sangat tau, walaupun situasi tu gelap. So aku rasa ini salah satu features yang sesuai untuk korang nak selfie masa keadaan kurang cahaya. Selain daripada tu, korang juga boleh gunakan features portrait light effect yang akan bagi efek pada gambar untuk nampak lebih ceria dan juga colourful. Kebanyakan gambar dari kamera Vivo Y36 5G bagi aku memang dah boleh expect standard untuk harga dia, dari mid-range yang cukup baik untuk gambar siang. Kawalan cahaya pun tak overexpose sangat. Warna dia just nice kat mata aku. Memang nampak langit tu biru tu macam biru betul lah depan mata aku kan. And then dia punya colour pun tak oversaturate sangat tau. Cuma gambar Indo dia kalau low light tu mungkin dikurang sikit dari segi sharpness dan juga detail. Kamera night mode pada Vivo Y36 5G ni bagi aku cukup bagus untuk level dia, tapi kalau korang nak dapatkan gambar yang lebih cantik, korang boleh adjust brightness masa korang tengah ambil gambar tu supaya nampak colour yang lebih cantik lah. So dia tak overexpose sangat. And then dari segi dia punya details tu, still ada details. Kalau korang zoom pun still boleh nampak texture dekat dalam gambar. And kalau nak dapat lebih details, pastikan guna 50MP enable. And korang just boleh gunakan night mode kalau korang nak dapatkan efek night mode yang lebih cerah daripada situasi sedia ada. Untuk selfie dia pun still boleh dapat muka yang handsome. Dan kalau korang nakkan efek bokeh pun still dapat efek bokeh yang baik untuk portrait mode dia walaupun malam. So itu something yang aku macam tak expect juga pada kamera Vivo Y36 5G ni. Persoalan paling utama, berbala ke untuk korang dapatkan Vivo Y36 5G dengan harga RM1099 di pasaran Malaysia? Okey, persoalan tu aku rasa nak kena berbalik kepada kenapa korang nak beli smartphone tu. Adakah disebabkan oleh kamera? Adakah disebabkan oleh bateri dia, fast charger dia, prestasi dia, kamera atau sebagainya? So kalau korang fahamkan kenapa korang nak beli smartphone tu, aku rasa korang boleh buat pilihan yang tepat lah untuk smartphone apa korang nak beli dengan bajet yang korang ada. So ada smartphone yang memfokuskan pada kamera saja, ada smartphone yang memfokuskan pada gaming saja, ada smartphone yang memfokuskan pada lifestyle ataupun design ataupun perkara-perkara lain lah yang sepatutnya ada. So untuk Vivo Y36 5G ni aku rasa dia bukan hanya pasal specs besar semata macam brand lain yang aku rasa korang pun kenal, tapi kedepanan juga faktor stability brand dan juga software. So smartphone ni menggunakan Funtouch OS 13 berdasarkan Android 13 yang paling latest. Setakat ni dia punya UI memang smooth dan juga stable, siap dengan ada rangkaian 5G lagi, dan diorang bagi sekali dengan design yang premium, warna hijau yang unik, feels pegang pun solid, IPS LCD yang cukup cantik dan juga prestasi chip dia pun bagi aku dah good enough bagi sebuah phone mid-range dengan harga sekitar RM1,200.
Kalau korang tanya aku perkara apa lagi yang perlu Vivo improve pada smartphone ni, aku rasa dua perkara lah at least, iaitu pada bahagian display screen dan juga pada bahagian kamera dia. So yang lain-lain tu aku rasa dah bagus dah untuk smartphone mid-range pada tahun ni. Untuk korang dapatkan ataupun check it out, korang just boleh pergi ke website Vivo ataupun klik dekat bahagian description. Go check it out dekat Vivo punya website dan juga platform online diorang. Okay, so guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya perkongsian ataupun review tentang Vivo Y36 5G. Korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat komen. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye. Cantik kali dia. And solid. Kukuh tak?